Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Ustazah? Dengar. Okey. Okey, jadi kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, terima kasih kepada semua yang join kelas pada malam ni ya. 5 GD, ada 5 Jasmine, ada tak? Ada kan? Ada 5 Dahlia ada? Saya tak perasan 5 Dahlia. Qurratu Aini ada 5 CM, ada 5 BG. Ada AV ada, AZ ada. Okey, alhamdulillah. Walaupun mungkin setiap kelas tu sikit wakilnya, tapi nanti Ustazah akan share yang Ustazah record ya. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ni Ustazah akan kita akan bincang bahagian bidang akhlak Bidang akhlak soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ya. Kita akan bincang soalan nombor 5 bidang akhlak. Nampak tak slide? Boleh respon, nampak? Okey, bagus. Okey jadi kita masuk bidang akhlak. Jadi malam ni kita akan tengok tajuk penting bidang akhlak, kemudian kita ulang kaji. Maksudnya kita bukan setakat bincang soalan, Ustazah maksudnya akan kita sama-sama revise. Ustazah akan bagi dalam tajuk tu apa yang penting, dalam topik tajuk tu apa yang penting, kita ulang kaji sama-sama, kemudian Ustazah akan tunjuk contoh soalan. Contoh soalan tu Ustazah ambil dari soalan trial negeri-negeri lain tu lah ya. Jadi maksudnya kalau awak fokus malam ni ya, dan yang tak masuk tu mungkin ada sebab dia join kelas sejarah dan sebagainya, Ustazah akan bagi yang record, insya-Allah. Maksudnya awak tak payah baca dah tajuknya ya. Ustazah tak ambil semua tajuk, tapi tajuk-tajuk tudingan lah, tajuk yang tak pernah keluar lagi, tajuk yang penting. Okey, sekarang ni kita tengok bidang akhlak, macam mana awak nak skor bidang akhlak. Bidang akhlak ni sebenarnya bidang yang senang. Dia tak macam bidang fiqh, dia tak macam bidang akidah, dia lebih mudah untuk awak ingat fakta. Tetapi banyak juga calon di antara kamu semua ni yang tak dapat skor bidang akhlak ni. Ya, macam mana awak nak skor? Pertama sekali awak kena kuasai istilah. Setiap tajuk dalam bidang akhlak ni dia ada istilah. Contoh wasatiyah. Ya, wasatiyah, alam sekitar, dia ada istilah-istilah yang awak kena hafal. Jadi awak kena tengok contoh dalam tajuk wasatiyah istilah apa yang awak kena hafal. Wasatiyah tu dia banyak istilah yang awak kena hafal ya. Jadi malam ni kita akan ulang kaji. Kemudian dalam bidang akhlak juga dia ada cara ataupun adab. Yang ni awak kena tengok tajuk tu. Sekejap lagi Ustazah akan bagi tajuk tu, kita bincang. Contoh dalam tajuk alam sekitar dia guna adab, dia tak guna cara. Dalam tajuk adab menjaga orang sakit pun dia guna adab. Tapi dalam contohnya tajuk tawaduk, tajuk sifat mazmumah, yang tu dia guna cara, macam mana cara nak bersifat tawaduk. Jadi awak kena kenal pasti tengok dalam tajuk tu dia ada cara atau adab. Tapi biasanya dia akan tanya. Kemudian contoh. Kalau dalam tajuk tu ada contoh, awak kena ingat contoh. Ya, macam contohnya tahun lepas keluar tajuk tawaduk, dia tanya contoh sifat tawaduk Rasulullah. Jadi kalau dalam tajuk tu ada contoh, awak kena ingat contoh. Dan yang ni semua tajuk akhlak ada yang ni, iaitu hikmah. Rugilah kalau awak salah hikmah ni. Ya, rugilah kalau awak salah
kalau ada soalan hikmah. Okey, sebelum kita pergi pada tajuk-tajuk penting, Ustazah nak tanya, apa yang awak faham tentang hikmah? Siapa boleh respon? Apa yang awak faham? Hikmah tu apa? Kalau malu nak cakap boleh check. Okey, Yasmin kata kesan baik. Okey. Betul lah tu ya, kesan baik ataupun dipanggil kebaikan. Ya. Ya betul Hidayah. Kebaikan, kesan baik, apa sahaja kebaikan dia mesti hikmah ni dia mesti benda baik. Ya. Kebaikan yang awak dapat dekat dunia. Awak kena ingat ya. Kebaikan yang awak dapat dekat dunia. Itulah hikmah. Contoh, kalau awak menjaga alam sekitar, apa kebaikan dia? Tapi mesti yang awak dapat dekat dunia. Ya, contohnya terhindar daripada penyakit berbahaya. Tetapi dia special case untuk bidang fiqh dekat tajuk solat. Dekat tajuk solat sunat, nanti fiqh Ustazah buat hari lain ya. Sebab solat sunat pun semua tak pernah masuk. Jadi tajuk solat sunat pun tajuk yang awak kena fokus. Dia hikmah ni Ustazah kata tadi kebaikan yang awak dapat dekat dunia. Tapi kalau solat dia special case. Kalau tajuk akhlak ni, contoh tajuk adab menjaga orang sakit, apa hikmahnya? Awak kata mendapat pahala. Dia boleh jadi salah sebab mendapat pahala tu dikira kebaikan yang kita dapat dekat akhirat. Tetapi untuk tajuk solat sunat, mendapat pahala tu diterima jawapan dia. Sebab tu Ustazah kata kalau hikmah, jangan buat mendapat pahala kecuali dekat tajuk solat sunat boleh. Tapi dekat bidang akhlak tak boleh buat mendapat pahala. Dikira jawapan tu salah. Faham tak? Kalau tak faham Ustazah akan explain lagi sekali ya. Faham ya? So hikmah tu adalah kebaikan yang awak dapat dekat dunia. So untuk bidang akhlak awak tak boleh jawab mendapat pahala, mendapat ganjaran syurga sebab itu semua dekat akhirat. Tetapi untuk tajuk solat sunat sahaja awak boleh jawab. Kalau dia tanya hikmah solat sunat duha, awak tulis mendapat pahala, diterima. Tapi untuk akhlak tak boleh mendapat pahala. Awak kena bagi kebaikan yang awak dapat dekat dunia. Ya. Okey, sekarang kita tengok tajuk-tajuk penting yang awak kena fokus. Sebenarnya tiga tajuk ni sahaja yang belum keluar dalam SPM, KSSM. Ya, 2021 dengan 2022 tak keluar ni. Tiga ni topik penting lah. Tetapi kalau awak perasan apa lagi? Kalau awak dah buat modul percubaan negeri lain yang Ustazah yang kita buat kat sekolah yang awak semua dapat ni kan? Apa lagi tajuk yang selain daripada tiga ni? Siapa dah buat akhlak, dia tengok ada lagi tajuk lain dalam bidang akhlak yang Ustazah tak senaraikan kat sini. Siapa dah buat tu dia boleh respon. Ada tak tajuk lain dalam bidang akhlak, dalam soalan percubaan negeri lain? Ustazah dah check ada, tapi tak banyak. Tak banyak negeri yang buat, dalam 2 negeri. Siapa boleh bagi tahu Ustazah tajuk apa? Ustazah bagi 3 ni tapi ada tajuk lain. Dah buat ke belum tu? Istiqomah. Ya, bagus. Istiqomah. Lagi satu, siapa yang jawab tu? Inas Ya. Okey, bagus Inas. Istiqomah, betul. Ya, istiqomah. Lagi satu, siapa perasan? Ada lagi satu tajuk. Istiqomah dengan bercakap benar. Dua tajuk ni pun awak kena take note lah, baca lah. Walaupun tak banyak negeri yang buat. Sebab apa? Sebab dua tajuk ni dia keluar dekat SPM COVID. Tak ramai murid yang ambil. Tahun 2021 tu dia ada set COVID ya. Jadi keluar istiqomah dengan bercakap benar. Tapi yang tak pernah keluar langsung 3 ni. Ya, 3 ni. Tahun lepas dia keluar dekat adab menjaga orang kurang upaya. Adab menjaga orang sakit belum lagi. Jadi sebab tu kita bagi tumpuan lebih kepada 3 tajuk ni. Tapi di masa yang sama awak kan kita buat kan Ustazah dalam grup Ustazah ada bagi skema.
Skema untuk semua soalan trial tu. Jadi awak tengok ada istiqamah ni yang bercakap benar. Okey, kita pergi tajuk yang pertama, wasatiyah. Tajuk ni paling banyak paling banyak negeri yang masukkan dan paling banyak yang awak kena hafal. Sebab tu Ustazah nak kita ulang kaji. Kita ulang kaji. Okey. Dalam tajuk wasatiyah form 4 ni, awak kena ada 3 benda penting yang awak kena ingat. Pertama, maksud wasatiyah. Maksud wasatiyah. 4 prinsip wasatiyah dengan hikmah. Sikit je kan, 3 subtopik je tapi banyak istilah. Kalau tajuk lain, istilah dia mungkin satu. Contoh tajuk alam sekitar. Satu je apa maksud alam sekitar. Tajuk istiqamah, maksud istiqamah je. Tapi dekat wasatiyah ni ada 5 istilah yang awak kena ingat. 5 ya. Okey, kita tengok maksud wasatiyah. Okey, maksud wasatiyah Ustazah tulis ni PCAST ataupun kita boleh buat dia punya akronim PCAS telefon. Apa P ni apa? Siapa dah baca tajuk ni? P ni apa? Pendekatan. Pendekatan. Bagus. C ni? Pendekatan. C? Cemerlang. Pendekatan yang cemerlang, adil, lagi? Sederhana. Sederhana dan seimbang dalam setiap tindakan. Awak gunalah PCAS telefon. Ingat, pendekatan yang cemerlang, adil, sederhana dan seimbang dalam setiap tindakan. Itu maksud. Awak ingat ni insya-Allah betul. Full mark. Senang je nak ingat. PCAS telefon. Okey, kemudian nampak slide nampak? Kalau tak nampak bagi tahu Ustazah. Okey, kemudian awak kena ingat 4 prinsip. Prinsip ni, yang CAS ni lah jadi prinsip dia. Yang ni pun, CAS ni pun awak kena ingat dia punya maksud. Okey, kita pergi dekat slide seterusnya saya tunjuk ya. Ni. Ni. 4 ni tadi CAS tu tadi cemerlang, adil, seimbang, sederhana. Cuma kalau dia tanya senaraikan 4 prinsip wasatiyah. Awak ingat CAS tu tapi awak tambah ke dekat depan. Faham? Kecemerlangan, keadilan, kesederhanaan, keseimbangan. Boleh? Tapi Ustazah rasa kalau kamu buat cemerlang, adil, seimbang, sederhana tu pun betul. Cuma kita ikutlah jawapan yang cantik macam dalam buku teks. Faham? Dalam 4 prinsip tu, pertama awak kena ingat 4 prinsip ni. 4 prinsip ni. Kedua, awak kena ingat setiap prinsip tu awak kena ingat dia punya maksud dan dia punya aspek. Sebab tu awak kena susun betul-betul maklumat dalam, susun betul-betul awak punya maklumat tentang tajuk ni sebab dia banyak, takut nanti keliru. Pertama maksud wasatiyah, kemudian 4 prinsip ni, CAS ni tadi. Dalam CAS ni, setiap CAS ni awak kena ingat maksud dengan dia punya aspek. Contoh aspek keadilan, aspek kecemerlangan. Dia boleh tanya ya. Jadi ni nota dia. Boleh siapa nak screenshot ke ataupun nanti Ustazah akan share dalam grup ya. Okey. Maksud kesederhanaan, maksud keseimbangan, maksud keadilan, maksud kecemerlangan. Sebab tu Ustazah kata dalam tajuk wasatiyah ni awak bukan perlu ingat satu istilah je, istilah apa dia wasatiyah je, awak kena ingat maksud 4 prinsip tu sekali. Dia boleh tanya apakah maksud keadilan? Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Maksud kesederhanaan, melakukan sesuatu dengan sempurna, tak melampaui batas dan mematuhi syarat. Maksud keseimbangan, memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal. Ingat, kalau seimbang, dia mesti 3 ni. Rohani, jasmani, akal. Memenuhi keperluan rohani, jasmani, akal dalam semua keadaan.
Maksud kecemerlangan, pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh pada Allah. Dia banyak sikit lah awak nak kena hafal ya untuk wasatiyah ni. Awak buatlah nota macam mana supaya awak mudah ingat. Kemudian setiap prinsip tu tadi, ya, awak kena ingat dia punya aspek. Contoh aspek kesederhanaan, menunaikan tugas dengan sempurna. Macam mana dikatakan kesederhanaan dalam Islam tu? Kalau dia menunaikan tugas dengan sempurna. Awak buat sampai dengan sempurna tu pun dah betul dah. Kemudian memenuhi syarat dalam menunaikan tugas ataupun awak nak ambil yang senang, awak kata mematuhi arahan. Melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Itulah kesederhanaan. Kalau keseimbangan dia kena ingat 3 ni. Rohani, jasmani, akli. Ya, rohani, jasmani, akli. Kalaulah soalan dia tanya, jelaskan 2 aspek keseimbangan dari segi rohani. Macam mana nak katakan orang tu dia seimbang rohani dia? Dia melakukan ibadat fardu dan sunat dengan istiqamah, tak tinggal. Dia beribadat dengan ikhlas. Rohani ni awak ingat dia berkaitan dengan apa? Ibadat. Kalau jasmani dia berkaitan fizikal. Jasmani tu berkaitan fizikal. Mengambil makanan yang baik dan seimbang, berehat setelah penat bekerja. Tapi kalau soalan dia terangkan, awak tambahlah huraian. Mengambil makanan yang baik dan seimbang supaya dapat menjaga kesihatan tubuh badan. Berehat setelah penat bekerja supaya badan kekal cergas. Dia mesti berkaitan dengan badan, jasmani. Akal ya, akli ni akal lah. Macam mana seimbang dari sudut akal? Menjauhi barang larangan yang boleh merosakkan akal seperti apa? Contohnya apa? Menjauhi barang larangan yang boleh merosakkan akal. Contohnya? Alkohol. Dadah. Ya? Menggunakan akal sebaik-baiknya. Menggunakan akal dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ilmu. Contoh ya, kalau dia soalan diterangkan, awak kena tambahlah huraian dekat sini. Faham ya? Kalau akal berkaitan dengan akal, seimbang dari sudut akal berkaitan akal. Kalau jasmani berkaitan badan, kalau rohani berkaitan ibadat. Keadilan pula, aspek keadilan. Menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerima atau mereka yang memerlukan, mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah. Sampai sini pun cukup. Kemudian aspek kecemerlangan. Ni keluar soalan Perak hari tu. Soalan trial Perak. Siapa ingat? Kan dia keluar yang ni. Aspek kecemerlangan. Sebab tu Ustazah tak terima jawapan awak yang lain. Ramai jawab macam-macam. Tapi salah. Sebab apa? Sebab awak kena ikut yang ni. Aspek kecemerlangan, jawapan dia melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi. Ataupun melakukan kebaikan seperti membangunkan negara. Apa sahaja perkara kebaikan lah. Keyword dia melakukan kebaikan. Mencegah diri daripada melakukan kezaliman. Menggunakan kekayaan di dunia untuk mendapat redha Allah. Melakukan tugas dengan ikhlas kerana Allah. Melakukan tugas dengan ikhlas pun dah cukup. Jadi faham ya? So untuk ini yang banyak 4 prinsip ni awak kena ingat banyak. Kena ingat maksud, kena ingat aspek. Okey, kemudian hikmah. Ya, hikmah. Hikmah Okey. Ni hikmah kalau melaksanakan prinsip wasatiyah. Apa hikmah kalau bersifat wasatiyah? Ustazah ambil dia punya keyword ya. Tapi kalau dalam SPM awak jangan jawab ni je. Ni bukan jawapan lagi. Ni keyword dia. Ni kata kunci Ustazah bagi. Salah ni kalau awak jawab macam ni. Dia ada lagi, mesti bagi ayat yang lengkap ya. Syiar Islam dapat ditegakkan. Boleh catat ya. Syiar Islam dapat ditegakkan. Awak ambil yang senang. Ingat paling sekurang-kurangnya 2 hikmah pun cukup. Apa yang kebaikan yang dapat dekat dunia. Syiar Islam dapat ditegakkan. Ini senang. Masyarakat hidup aman damai dan bersatu padu. Kalau terangkan awak kenalah tambah huraian. Ya.
Ekonomi stabil, ekonomi masyarakat stabil kerana apa? Tiada berlaku pembaziran. Ya. Kemudian tahap pendidikan masyarakat meningkat. Tahap pendidikan masyarakat meningkat. Ambil yang senang. Ustazah rasa yang senang ekonomi, masyarakat hidup aman damai, pendidikan. Okey, boleh ada soalan tak sebelum kita pergi kepada soalan? Okey, kita tengok contoh soalan ya. Ini soalan mana Ustazah lupa. Apakah maksud wasatiyah? Boleh kan kalau jawab tak tengok. Ingat apa tadi Ustazah cakap dia punya akronim? Siapa ingat? P, cas, telefon. Telefon. P, cas, telefon maksud wasatiyah. Pendekatan yang cemerlang, adil, sederhana, seimbang dalam setiap tindakan. T itu tindakan. Okey, yang ni susah sikit. Kalau hari tu Perak dia tanya aspek kecemerlangan. Ya. Jelaskan dua aspek keadilan berdasarkan prinsip wasatiyah. Adil. Apa aspek keadilan? Apa aspek? Bukan maksud dia nak yang ni. Yang ni jawapan dia. Menunaikan hak kepada mereka yang memerlukan, mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara berhikmah. Itu jawapan dia. Dapat? Ya? Boleh? Jadi Perak hari tu dia keluar aspek kecemerlangan. Dia mungkin ada negeri yang buat kesederhanaan dan sebagainya. Jadi awak nampak dah bila saya tunjuk jadual ni, awak nampak dalam tajuk wasatiyah ni apa yang penting. Okey, kita pergi dekat soalan kebat ni sekejap. Kita masuklah kebat sikit ya. Okey. Jangan lupa solat, pelajar Rais Mila'i mohon restu ibu bapa untuk ketenangan belajar. Berdasarkan konsep wasatiyah, kemukakan pandangan anda dengan mengaitkan pernyataan di atas. Awak rasa berdasarkan stimulus ni, apa aspek, apa prinsip wasatiyah dalam stimulus ni? Apa prinsip wasatiyah dalam stimulus ni? Keseimbangan. Ya, bagus Afiah. Keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi isi dia tanya pandangan, mesti kaitkan stimulus ni dengan konsep wasatiyah. Jadi awak kena sebut tentang keseimbangan lah. Betul lah. Sebab kalau awak tengok keseimbangan dia ada, tadi Ustazah tunjuk dia ada rohani, jasmani, lagi satu apa? Akal kan? Jadi yang ni awak kena masukkan dalam jawapan awak. Ya, untuk isi dia. Awak boleh kata, Ustazah bagi cadangan isi ya. Cadangan isi dia awak boleh cakap keseimbangan di antara rohani dan jasmani sangat penting untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Itu isi dah lah tu. Sebab awak sebut keseimbangan rohani dan jasmani tu. Ataupun awak kata keseimbangan rohani, jasmani dan akal. Merupakan prinsip utama sekiranya ingin berjaya dalam hidup. Bila awak ada je perkataan keseimbangan rohani, jasmani, akal ni dalam jawapan, itulah dikira isi. Boleh? Faham? Dapat dah isi yang Ustazah bagi? Kemudian huraian dia, huraian selalu Ustazah kata kalau huraian guna apa? Hal ini kerana ataupun contoh. So awak boleh ambil contoh. Contohnya tidak meninggalkan solat. Contohnya tekun melaksanakan solat walaupun sibuk mengulang kaji pelajaran. Itu dah dapat markah huraian. Kemudian huraian lengkap bagi apa? Kesannya, kemudian bagi kesimpulan. Okey, boleh? Boleh tak? Nanti awak cuba jawab nanti cuba jawab. Tulis kat sini. Sekali kalau sempat Ustazah nak dengar jawapan yang lengkap. Sekarang Ustazah nak pergi tajuk kedua yang penting, iaitu tajuk adab menjaga orang sakit. Orang kurang upaya dah keluar tahun lepas. Dalam tajuk adab menjaga orang sakit ni, dia tak ada istilah. Kan Ustazah kata tadi tips untuk skor bidang akhlak. Tips untuk skor bidang akhlak.
adalah awak kuasai istilah. Tadi dekat wasatiyah banyak istilah awak kena ingat. Tapi dekat adab menjaga orang sakit tak ada istilah. Dekat tajuk unit adab menjaga orang kurang upaya ada. Sebab tu tahun lepas dia tanya apakah maksud orang kurang upaya. Tapi dekat adab terhadap orang sakit tak ada. Ya, dalam bahagian unit adab menjaga orang sakit ni dua je benda penting yang awak kena ingat. Pertama, adab terhadap orang sakit. Kedua, hikmah. Kalau awak tak dapat skor bidang akhlak ni rugi sangat ya. Okey, mesti dapat 20/20. Okey, adab terhadap orang sakit dengan hikmah sahaja yang awak kena ingat dalam tajuk adab menjaga orang sakit. Okey, adab terhadap orang sakit, Ustazah nak awak tolong ingat mengikut aspek ni. Sebab dalam buku tu dibahagikan kepada 3 dalam buku teks. Adab terhadap orang sakit dari segi ibadat, emosi, fizikal. Selamat sekiranya awak ingat ikut aspek. Walaupun mungkin awak tengok dalam soalan terakhir dia tanya umum. Jelaskan 2 adab menjaga orang sakit. Dia tak minta pun dari segi ibadat ke emosi. Tapi lebih selamat awak ingat ikut pembahagian dalam buku teks macam ni ya. So kalau adab terhadap orang sakit dari segi ibadat, macam mana cara beradab terhadap orang sakit dari segi ibadat? Siapa boleh bagi tahu? Dia mesti berkaitan dengan rohani ibadat ni ya. Ibadat ni dia berkaitan dengan rohani, mendoakan dan berkaitan dengan ibadat. Contoh mendoakan kesihatan mereka. Lagi satu apa? Membantu mereka melakukan ibadat. Ataupun awak kata membantu mereka menunaikan solat 5 waktu. Itu ibadat lah. Itu cara awak beradab terhadap orang sakit dari aspek ibadat. Okey, seterusnya kita tengok dari aspek emosi. Dari aspek emosi macam mana? Siapa boleh respon? Memberikan sokongan moral. Ya, bagus. Dia mesti berkaitan dengan semangat, bagi sokongan moral lah. Sokongan moral tu semangat lah. Memberikan semangat dan motivasi ataupun Hidayah kata tadi sokongan moral. Dia berkaitan emosi, perasaan. Memberikan semangat kepada pesakit untuk meneruskan kehidupan agar sabar dan redha. Lagi satu, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu Melukakan hati. Ya. Berkaitan emosi dia orang kan. Tidak melakukan sesuatu yang boleh yang menyinggung perasaan, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka. Berkaitan dengan perasaan, ya. Kemudian dari segi fizikal macam mana? Berkaitan fizikal. Memastikan tempat dan tubuh badan pesakit bersih. Memastikan tempat dan tubuh badan pesakit. Okey, kalau soalan adab, ni tolong take note juga ya. Kalau soalan adab ataupun cara, ya, adab ataupun cara, jawapan awak mesti mula dengan perbuatan. Nampak ni? Memastikan. Memastikan tu maksudnya awak check tempat tu bersih. Awak jangan terus tulis tempat bersih. Tak nampak perbuatan. Ya, untuk soalan cara dan adab ataupun cara dekat bidang fiqh ke, dekat bidang akidah ke, mesti menunjukkan perbuatan. Ya. Okey, kemudian menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Nampak macam perbuatan kan? Menyediakan keperluan dan kemudahan asas. Keperluan asas untuk pesakit. Okey, faham ya? Itu beza antara ibadat, emosi dengan fizikal. Sebab Ustaz takut kalau soalan yang sebenar nanti dia kata jelaskan 2 adab menjaga orang sakit dari aspek fizikal. Awak hafal ibadat je. Tapi kalau dia tanya umum tak apa. Kalau dia tak dia bagi aspek mana dia nak. Okey. Yang kedua hikmah. Hikmah ni senang. Awak ingat 3 je. Hikmah beradab kepada orang sakit ya. Menggembirakan pesakit, menggembirakan hati pesakit.
Kalau dia soalan dia terangkan, awak kena tambahlah huraian agar hatinya tenang menempuh ujian. Mengeratkan ukhuwah sesama masyarakat. Kenapa hilang pula? Mengeratkan, macam magic pula pen ni, kenapa hilang? Mengeratkan ukhuwahnya sesama anggota masyarakat. Dan yang ketiga, melahirkan keinsafan. Ingat tiga, menggembirakan hati pesakit, mengeratkan ukhuwah, memberikan keinsafan. Kenapa tak boleh tulis pula ni? Okey, menggembirakan hati pesakit, memberikan keinsafan, mengeratkan ukhuwah. Macam tadi Ustazah kata, hikmah tu adalah kebaikan yang awak dapat dekat mana? Dekat mana? Tak dengar ke? Kebaikan yang awak dapat dekat dunia. Dekat dunia. Bagus Fatini, Hasya. Dekat dunia. Ustazah tak tahu kenapa pen ni tiba-tiba Ustazah tulis hilang. Okey. Jadi kalau awak tengok menggembirakan hati pesakit, mengeratkan ukhuwah sesama masyarakat, dengan apa lagi satu, memberi keinsafan, itu semua dapat dekat dunia ke dapat dekat akhirat? Dunia. Jadi kalau awak buat mendapat pahala, salah lah. Jangan buat masuk syurga, diberi ganjaran syurga, salah. Mendapat pahala, salah. Kerana hikmahnya adalah kebaikan yang awak dapat di dunia. Okey, boleh awak tulis sendiri tau. Alhamdulillah. Boleh. Boleh dah. Tadi apa tadi? Mengeratkan ukhuwah. Mengeratkan ukhuwah sesama masyarakat. Lagi satu, memberi keinsafan. Okey, kita buat soalan sikit ya. Okey. Yang memberi keinsafan tu kalau kita letak muhasabah diri untuk lebih bersyukur, boleh? Boleh. Okay. Tapi awak nak selamat, awak guna je ayat ustazah ni, sebab ayat ustazah ni sebiji dalam buku teks. Faham? Kalau awak jawab ni memang kira jawapan macam dalam buku teks, full mark. Ya? Okey. Soalan pertama, jelaskan dua adab terhadap orang sakit. Ni senang. Sebab apa ustazah kata senang? Sebab dia tak minta dari aspek apa. So awak boleh ambil emosi ke, fizikal ke ataupun ibadat tadi. Siapa nak cuba jawab dua soalan ni? Membantu melakukan ibadat. Membantu melakukan ibadat. Okey, bagus. Lagi satu? Mendoakan pesakit. Mendoakan kesihatan pesakit. Mendoakan pesakit supaya sihat. Okey, bagus. Awak ambil dari segi ibadat. Tak apalah, tak kisahlah sebab soalan dia umum kan. Okey, jelaskan dua hikmah beradab terhadap orang sakit. 4 markah. Jadi, yang ini soalan dia jelaskan. Jelaskan perlu huraian ke tak? Tak. So kalau awak jawab mengeratkan ukhuwah sesama masyarakat, dah betul dah. Ya. Menggembirakan pesakit, dah betul dah. Tapi kalau soalan dia mula dengan terangkan, awak kena tambah huraian. Menggembirakan pesakit agar hatinya tenang menempuh ujian. Mengeratkan ukhuwah sesama masyarakat agar hidup diberkati Allah ataupun kerana saling menyayangi sesama umat Islam. Faham ya?
Okey. Seterusnya, ni contoh jawapan ni tak apa, sekejap lagi Ustazah tunjuk. Kita pergi tajuk yang ketiga. Ustazah takut tak sempat 3 tajuk ya. 3 tajuk penting ni. Okey. Sekarang kita masuk tajuk silap ni tingkatan 5. Okey, tajuk form 5 yang penting iaitu tajuk alam sekitar. Okey, tajuk alam sekitar ni pun tak banyak. 3 benda ni sahaja yang awak kena ingat. Sebenarnya 2 benda je kalau dalam buku teks. Tetapi apakah alam sekitar ni, istilah ni dia duduk dekat bahagian spektrum ilmu. So dalam buku teks kalau dekat bahagian spektrum ilmu ni pun awak kena take note. Sebab tu banyak soalan apakah maksud alam sekitar. Awak kata tak ada pun dalam buku teks, sebenarnya ada dekat spektrum ilmu. Ya, jadi awak kena ingat maksud alam sekitar, apakah alam sekitar. Kalau soalan tu dia tak tanya maksud, dia tanya apakah alam sekitar. Maksudnya dia nak maksud lah tu. Ya, kalau ditanya apakah alam sekitar, dia nak maksud. Okey. Kemudian adab menjaga alam sekitar. Okey, sebelum tu apakah alam sekitar ni? Apa maksud alam sekitar? Ni keluar kan soalan perak. Semua benda yang hidup dan bukan hidup. Ya, segala benda yang benda hidup dan bukan hidup. Segala benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekeliling manusia. Yang terdapat di sekeliling manusia. Ingat ni. Kemudian adab menjaga alam sekitar. Kalau dalam buku teks ada 6 ya, ada 6. Ada 6. So awak pilihlah yang senang awak nak ingat. Mulakan dengan perkataan yang nampak macam perbuatan. Ya, contoh apa dia? Ambil yang senang nak ingat. Memelihara ekosistem flora dan fauna. Ya, memelihara ekosistem flora dan fauna. Lagi, apa lagi? Menjaga kelestarian alam sekitar. Mengamalkan cara hidup yang berhemah. Cara hidup yang mesra alam seperti kita semula jadi. Tapi kalau soalan dia mula dengan terangkan, awak kena tambahlah huraian dia. Sentiasa mengamalkan cara hidup yang mesra alam seperti kita semula. Faham ya? Kemudian yang terakhir, hikmah. Apa kebaikan yang awak dapat dekat dunia kalau awak menjaga alam sekitar? Apa yang awak dapat dekat dunia? Tadi Ustazah ada bagi dah. Kalau awak menjaga alam sekitar, apa yang awak dapat kat dunia? Awak jangan bagi apa yang awak dapat kat akhirat. Mendapat pahala, salah. Apa yang awak dapat dekat dunia? Dapat menikmati persekitaran yang bersih. Itu apa yang awak dapat dekat dunia lah. Dapat menikmati persekitaran yang bersih. Bebas daripada penyakit. Ada lagi? Apa yang? Melapangkan fikiran. Ya, yang senang melapangkan fikiran dan menenangkan jiwa. Bila persekitaran kita bersih, maka jiwa kita tenang. Ni apa yang awak dapat dekat dunia. Faham ya? Okey, kita tengok soalan. Masuk alam sekitar tak ada masalah. Jelaskan 2 adab menjaga alam sekitar pun tak ada masalah. Dia mulakan dengan jelaskan, tak perlu huraian. Memelihara ekosistem alam. Mengamalkan cara hidup. Mengamalkan cara hidup yang mesra alam. Ambil yang senang. Sentiasa berhemah dan tidak membazir menggunakan air. Okey, soalan ketiga ni, terangkan. Ustazah nak dengar jawapan awak sebab dia mula dengan terangkan. Siapa nak cuba? Saya. Asyik Hidayah je. Okey, Hidayah. Melahirkan insan yang mencintai alam sekitar agar keindahan alam dipelihara. Okey, melahirkan insan yang mencintai alam sekitar agar tambah huraian ya, agar apa tadi? Keindahan alam dipelihara. Ya, agar keindahan alam dipelihara. Ambil yang Ustazah bagi ni pun boleh. Menenangkan jiwa. Kerana huraian apa nak bagi kalau menenangkan jiwa ni? Berada di persekitaran yang bersih.
Kerana melihat keindahan alam. Ya, siapa jawab tu? Ainah Hidayah. Ya, saya. Kerana melihat keindahan alam. Jadi menjiwa tenang. Menikmati persekitaran yang bersih. Kerana apa? Persekitaran dapat menikmati persekitaran yang bersih kerana masyarakat menjaga alam sekitar. Apa sahaja yang logik yang boleh dijadikan huraian, awak boleh buat sebagai huraian. Okey, Ustazah nak ingatkan juga sekali sambil lalu cara awak menulis jawapan. Semua jawapan jawab dalam bentuk point. Mulakan dengan apa? Pembuka jawapan, kepala jawapan ataupun pendahuluan. Jangan lupa tulis nombor soalan. Contoh, Ustazah ambil soalan nombor 3 tadi terangkan tu. Terangkan 2 hikmah menjaga alam sekitar. Tulis pendahuluan dia. 2 hikmah menjaga alam sekitar. 2 hikmah menjaga alam sekitar. Buat dalam bentuk point macam tu. Ya. Buat dalam bentuk point. 2 hikmah menjaga alam sekitar apa? Menenangkan jiwa. Kerana ingat sebab soalan ni dia mula dengan terangkan. Jadi dapat soalan terus gariskan dulu kata tugas yang memerlukan huraian supaya awak tak lupa untuk buat huraian bagi soalan tersebut. Faham? Ya? Tadi lagi satu apa tadi? Bebas daripada penyakit ataupun dapat menikmati persekitaran yang bersih. Kerana ada huraian. Jadi jawab dalam bentuk point macam ni. Nak pergi soalan yang seterusnya, kalau ada soalan nombor 4, tolong selang. Tolong selang. Faham? Okey, kita pergi soalan kebat. Ni soalan kebat SBP alam sekitar ni. Berdasarkan maksud ayat di atas, dia bagi ayat Quran surah Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Memang dalam Quran ada Allah sebut ya. Jadi soalannya, huraikan hujah anda, mengapakah situasi di atas berlaku? Apa dia? Dia nak apa tu? Apa dia punya kata tugas untuk soalan ni? Apa dia punya kata tugas? Siapa boleh bagi? Awak bila nak jumpa soalan kebat, kena cari dulu dia punya kata tugas. Dan awak tengok ni stimulus ni, apa isi penting dalam stimulus ni. Inilah, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut. Inilah sebab tangan manusia. Jadi soalan dia, kata tugas dia apa? Mengapakah? Awak garis yang ni. Mesti dalam kertas soalan awak buat macam ni. Sebab jawapan dia ada kat sini ni. Dia nak awak cari jawapan, idea jawapan awak tu ada dalam stimulus. Okey. Bila mengapakah, kata tugas dia mengapakah, dia nak apa? Soalan kebat ni, bila kata tugas dia mengapakah, dia nak apa? Sebab. Ya, bagus. Sebab berlakunya kerosakan di di bumi ni, di darat dan di laut ni, sebab apa? Itulah isi dia. Siapa ada jawapan? Apa punca berlakunya kerosakan, berlaku bala bencana? Tapi kalau awak ambil sebiji kat sini, dengan sebab yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Betul tak? Salah, sebab awak ulang soalan. Tak boleh jadi isi, jangan ambil ini. Awak ulah lah yang ni. Dia dah bagi hint dah ni. Disebabkan manusia. Tapi apa? Awak kena bagi tahu apa yang manusia buat tu. Contohnya apa? Penebangan hutan. Pokok-pokok di hutan. Penebangan hutan secara berleluasa. Apa lagi? Sikap tidak ambil tahu tentang kerosakan alam, kurang kesedaran tentang penjagaan alam sekitar. Boleh
Bolehlah yang macam jawapan Sikap mementingkan diri. ya, itulah yang manusia buat, mementingkan diri. Hanya manusia melakukan penerbangan kerana ingin mengaut keuntungan. Kalau awak punya isi tadi macam Hidayah kata penerbangan hutan secara berleluasa kan? Penerbangan hutan secara berleluasa. Itu isi. Okey, titik buat ayat yang kedua untuk huraian. Huraian dia macam mana? Hal ini kerana manusia hanya ingin mengaut keuntungan semata-mata. Kemudian kesan. Kesannya ekosistem alam tidak stabil. Terjejas. Terjejas. Kemudian bagi kesimpulan. Dalam jawapan kebat dia mesti ada isi huraian lengkap kesimpulan. Dan Ustazah nak awak buat 4 ayat. So jawapan kebat awak ada 4 ayat. Jangan awak gabungkan isi dengan huraian sekali. Walaupun betul tapi Ustazah tak galakkan. Supaya pemeriksa tu nampak, wah dia ada 4 ayat ni memang ada isi huraian lengkap kesimpulan. Ikut cara yang macam kita dah bincang. Okey ya? Okey, setakat 3 tajuk ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Ustaz catat kat sini sikit. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Mengamalkan ni Ustazah catat ni. Supaya nanti kalau yang tak tengok tu dia boleh. Ustazah bagi rekod ni dia boleh faham lah. Mengamalkan cara hidup mesra alam. Tidak membazir. Menggunakan air. Apa yang penting? Sentiasa memelihara dan memulihara alam. Okey, Ustazah nak ingatkan untuk kebat lagi satu benda ya. Kalau isi awak positif. Macam tadi. Macam tadi soalan yang ni kan, soalan kebat ni. Soalan kebat alam sekitar ni, isi ni positif ke negatif? Siapa boleh respon? Penerbangan hutan secara berleluasa tu benda positif ke negatif? Negatif. Negatif, ya. Dia benda yang negatif. Bila negatif, maka huraian lengkap tu mesti negatif juga. Sebab tu tadi penerbangan hutan secara berleluasa. Titik. Hal ini kerana manusia hanya ingin mengaut keuntungan semata-mata. Itu negatif lah juga kan? Kesannya ekosistem alam ataupun pencemaran alam berlaku. Bencana alam berlaku. Itu negatif juga. Kemudian kesimpulan baru awak boleh. Kesimpulan tu tak ada masalahnya. Tak ada masalah lah. Faham Jadi dia mesti macam mana Ustazah nak cakap? Dia mesti synchronize antara isi huraian lengkap tu. Dia berkaitan. Kalau isi tu negatif, maka bawah-bawah tu pun negatif. Huraian lengkap. Tapi kalau isi tu positif. Contoh soalan yang tadi tu kan. Yang mana tadi? Soalan mana kita bincang tadi? Kebat dia. Soalan ni tadi jawapan kan Ustazah kata pelajar yang berjaya cemerlang adalah pelajar yang seimbang rohani, jasmani dan akal. Itu negatif ke positif? Isi untuk soalan ni. Yang Ustazah bagi contoh tadi. Negatif ke positif? Seimbang rohani, jasmani, akal tu positif ke negatif? Positif. Positif. So, huraian dengan huraian lengkap dia mesti positif juga. Dia ada setengah di antara awak ni pening Ustazah baca kebat awak. Bagi isi positif, lepas tu lagi huraian dia pergi bagi yang negatif pula. Dia kata contohnya meninggalkan solat. Sedangkan dia sebut tentang kat atas tu positif menyeimbangkan rohani jasmani. Jadi kalau awak nak bagi contoh dekat huraian, bagilah contoh yang positif. Contohnya, memelihara solat 5 waktu. Walaupun sibuk mengulang kaji pelajaran. Tapi jangan bagi huraian tu negatif sebab isi ke atas dah positif. Faham tak? Faham. Faham. Izzati Akilah ada tak sini?
Tadi Ustazah tengok ada nama dia ada tadi. Zati? Ada tak Izzati? Faham ya? Okey, jadi 3 tajuk tu penting tapi di masa yang sama Ustazah nak awak baca juga tajuk apa tadi? Istiqomah dengan bercakap. Istiqomah dengan bercakap benar. Tengok Benar. juga tajuk tu sebab dalam kalau awak perasan yang Ustazah forward dekat grup tu ya, yang soalan dan skema. Soalan dan skema tu kalau awak boleh print, awak print lah. Yang tu dia dah bagi soalan jawapan tu dan dia bagi ikut negeri tu. Macam ni ya Ustazah share sekejap. Sekarang last lagi 3 minit. Okay. Dia macam ni tau. Nampak tak? Dah keluar belum? Belum. Nampak. Yang ni kalau awak Ustazah dah share dekat grup. Ustazah dah share dekat grup. Jadi awak boleh tengok yang ni. Yang ni untuk akhlak. Dia dah bahagi bidang akhlak, bidang fiqah, soalan bidang sirah dan dia bahagi mengikut tajuk. So awak tengok ni tajuk. Ni wasatiyah, tajuk yang paling banyak. Wasatiyah. Wasatiyah. Kemudian apa yang penting lagi? Wasatiyah, adab terhadap orang sakit. Ni yang kita bincang tadi nampak dia ada bersikap benar, istiqomah. Ada negeri yang keluarkan 2 tajuk ni. Sebab Ustazah dah kata tadi kan? Sebab dia ada pernah keluar dekat set COVID tu. Alam sekitar. Ni 3 tajuk ni tak pernah keluar lagi. Tak pernah keluar lagi. Habis. Habis dah. 2 tajuk tu awak kena baca juga. Istiqomah, maksud dia. Contoh sifat, dalam tu ada contoh sifat istiqomah. Kemudian cara hikmah. Ya. Kemudian tadi apa? Bercakap benar. Maksud hikmah. Dapat? Boleh awak tolong tengok ya. Kalau Ustazah sempat, Ustazah buat juga Ustazah buat juga nota macam yang kita bincang tadi. Nanti Ustazah share dalam grup. Nanti Ustazah share dalam grup. Tu Ustazah Azbarina. Terima kasih Ustazah Azbarina dah senaraikan tajuk-tajuk tu. Jadi nanti awak ulang kaji tajuk-tajuk tersebut. 3 kita dah bincang tadi dah. 2 tajuk tambahan tu sebab dia pernah keluar tapi tak banyak. Ni. Wasatiyah, adab menjaga orang sakit, alam sekitar, istiqomah dengan bercakap benar. So awak baca istiqomah dengan bercakap benar juga. Wasatiyah, adab menjaga orang sakit, alam sekitar ni bagilah tumpuan lebih. Okey, setakat ni ada soalan. Jam Ustazah dah pukul 7 pula dah. Jam Ustazah dah pukul 10. Nampak Ustazah dah ngantuk lah ni. Terima kasih Ustazah Azbarina. Dalam kereta ke tu ke dah sampai rumah? Alhamdulillah sampai rumah. Okey, terima kasih Kuratu. Okey, insyaAllah nanti Ustazah share dalam grup yang record untuk hari ini. Okey, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa. Ustazah tak tangkap gambar pun. Gambar sikit. Okey, jadi Ustazah Azbarina ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi insya-Allah nanti kalau ada kelapangan kita buat untuk tapi mungkinlah untuk
dalam tempoh nak buka sekolah lagi 2-3 hari ni tak adalah kot kan, awak pun nak bercuti. Tapi insyaAllah nanti minggu depan kita akan bincang lagi topik bidang-bidang yang lain pula ya. Bidang-bidang yang lain pula. Okey, terima kasih kepada semua. Semoga segala pengorbanan awak ni diberi ganjaran oleh Allah dengan kejayaan yang cemerlang dalam SPM, terutama untuk subjek pendidikan Islam. Okey, kita tutup kelas kita pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nanti Ustazah share juga dalam grup nota dan rekod pada hari ini. Okey, assalamualaikum. Baik, Ustazah. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Baik, Ustazah. Assalamualaikum, Mama. Salam warahmatullahi. Ustazah, Ya. kan skema tadi yang Ustazah tunjuk tadi tu, Ya. Ni siapa Livi Kim ni? Azwina. Azwina. Okey. Untuk tajuk lain ada juga tak Ustazah? Bagi- Skema tadi. Ada kan Ustazah bagi tu semua. Semua bidang ada. Semua. Alright Ustazah. Ada, awak tengok dalam grup semua Ustazah ada bagi. Alright, okay. Kalau kasih, awak Ustazah. tak ada nanti awak PM Ustazah. Okay, Okey. Okey, Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Ustazah, saya pakai email kakak saya tau. Saya Amani. Oh, Amani. Okey. Okey. Ha. Okey, terima kasih. Okey. Ustazah, Ya. kalau kita punya kebat, kalau isi dengan huraian lengkap negatif, kesimpulan positif. Kesimpulan tak apa positif. Isi huraian lengkap tu dia mesti tengok isi. Huraian dengan huraian lengkap tu dia mesti tengok isi. Kalau isi negatif, huraian dengan huraian lengkap tu negatif. Kalau isi positif, huraian dengan huraian lengkap tu positif. Kesimpulan tak apa. Okey. Okey. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam.